Dalam masa beberapa minit ni kita sama-sama lah berbincang tentang ayat pertama daripada surah Tabarak yang ingin kita bacakan. Jadi semalam kita dah bincangkan tentang makna keberkatan. Jadi sekarang ni kita rujuk kepada lafaz Tabaraka. Jadi lafaz Tabaraka, dia daripada segi bahasa Arab, dia terbentuk daripada 3 huruf. Ba yang bercampur dengan ra dan bercampur dengan kaf. Jadi lafaz apabila lafaz 3 huruf tadi, ba, ra, ka ni, jadi dalam kamus dia memberitahu bahawa dia merujuk kepada sabatus syai'i wa yatafarra'u furu'an yuqaribu ba'duha ba'da. Jadi maksudnya dari segi bahasa, maksudnya kita belajar sedikitlah bahasa Arab, kan? Maksudnya lafaz tabaraka tu ataupun lafaz ba, ra dan kaf tadi, dari segi bahasa Arab, asal percantuman 3 huruf tadi tu, dia merujuk kepada sesuatu yang tetap. Sesuatu yang tetap, kemudian dia bercambah menjadi banyak. Jadi itulah makna keberkatan. Jadi setengah ulama dia katakan keberkatan tadi ialah an-numu, maknanya pertambahan. Maksudnya daripada sedikit dia berkembang menjadi banyak. Jadi kalau dalam bahasa Arab, penggunaan lafaz tabaraka ni, maksudnya kalau lafaz tabaraka, dia hanya boleh dikhususkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Maksudnya tak boleh kita kata tabaraka Zaidun, tak boleh. Ataupun tabaraka Ahmadu, tak boleh. Lafaz tabaraka, dia ialah puji-pujian, maksudnya yang amat banyak kebaikan, dia hanya khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Dan satu lagi, lafaz yang khusus kepada Allah Ta'ala ialah lafaz tabaraka, lafaz dengan kata kerja madhi. Maksudnya kata kerja lampau ni, maksudnya past tense ni. Lafaz tabaraka tu saja yang khusus kepada Allah. Jadi kita tak boleh gunakan lafaz yang lain seperti ya tabarakullah, tak boleh. Kerana lafaz tabaraka dia merujuk kepada kemuncak kebaikan yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak boleh kita ubah kepada lafaz yang lain kerana tidak datang di dalam syarak dan ulama tak benarkan. Jadi pertama sekali lafaz tabaraka tak boleh digunakan kepada manusia. Dan yang keduanya, lafaz tabaraka ni untuk apa kita sandarkan kepada Allah Ta'ala, jangan diubah kepada fi'il mudhari' ataupun seumpamanya. Jadi kedua yang kita nak bincangkan dari segi bahasa ialah lafaz baraka ni kita nak gunakan untuk doa. Maksudnya kalau seseorang tadi contohnya ada 2 pasangan suami isteri yang baru berkahwin, jadi kita nak doakan keberkatan kepada suami isteri tersebut. Kita maklum, maksudnya apabila berlakunya hubungan antara lelaki dan perempuan tadi, maksudnya hubungan tadi dia akan ada 2 kemungkinan. Maksudnya kemungkinan al-khair dan kemungkinan asyar, sebaliknya lah. Jadi macam mana kita nak doa supaya hubungan antara suami isteri yang baru diijab qabul ni, hubungan tersebut dipenuhi dengan kebaikan, hubungan tersebut dipenuhi dengan kerahmatan, maka kita doalah kepada dia dengan keberkatan. Dan dari itulah doa yang sunat kita baca apabila seseorang tadi bernikah. Cuma lafaz yang kita nak gunakan, dalam bahasa dia kita boleh gunakan 4 lafaz. Maksudnya kita boleh gunakan 4 cara bacaan. Kalau bahasa cakap bahasa Melayu, kita katalah moga-moga Allah memberkati kedua pasangan ini. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kita boleh kata barakallahu alaikuma. Kita gunakan kata sendi ala. Dan kita boleh kata barakallahu lakuma. Moga-moga Allah memberkati bagi kamu kedua. Dan kita boleh kata barakallahu fikuma. Moga-moga Allah memberkati pada kamu berdua. Dan yang terakhir sekali kita boleh kata barakakumallahu. Maksudnya kita jadikan fa'il tadi fa'il muta'addi. Jadi kita kata terus barakakumallahu. Jadi kita ada 4.
4 cara penggunaan lafaz barakah tu untuk kita mendoakan kepada seseorang. Macam kita kata Allahumma barik lakuma, Allahumma barik fikuma, Allahumma barik alaikuma. Ataupun kita kata Allahumma barik kuma, boleh. Jadi itu dari segi penggunaan lah, maksudnya kita niat supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan al-khair, kebaikan kepada pasangan yang baru bernikah. Dan doa tadi boleh didoakan kepada apa saja sekalipun, kan. Doa keberkatan ni kita boleh doa kepada makanan dan seumpamanya. Iaitu penggunaan lafaz tabaraka dari segi bahasa Arab. Moga-moga kita dapat mempelajari lah salah satu doa dan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang ni salah satu lagi faedah kedua, apabila kita mulakan Al-Quran tadi dengan tabaraka, ataupun kita sebut Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala, maknanya kita tanam dalam pemikiran kita Allah tabaraka mempunyai banyak kebaikan. Jadi apa sebenarnya kita ajar kepada diri kita? Kita sedang mengajar kepada diri kita husnul dhanni billah, bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dalam apa saja keadaan, sama ada kita senang, kita susah, dan kita apa saja sehat ataupun tak sehat dan seumpamanya, kita tetap kata tabarakallah. Kesemua yang berlaku tadi ada kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala kendaki. Maksudnya itu salah satu cara untuk kita tadi faedah daripada lafaz tabaraka yang berada di awal surah Tabarak tadi. Maksudnya surah Tabarak ni dia kita baca sebelum kita tidur. Maksudnya sebelum kita masuk kepada hari yang baru. Jadi kita ajar diri kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ada banyak kebaikan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai banyak kebaikan. Jadi kita jangan bersangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa saja yang berlaku pada diri kita, kita mestilah berkata mesti ada hikmat kenapa Allah Taala buat sedemikian. Mesti ada kebaikan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala melakukannya. Dan setengah ulama berkata sekiranya manusia mengetahui sesuatu hikmat, sesuatu kebaikan yang Allah Taala pilih, nescaya dia tidak akan memilih melainkan apa yang berlaku semasa itu. Ya, masa contohnya kisah apabila kita baca kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Apabila Nabi Khidir membunuh budak tadi, maka sekiranya diketahui kebaikan pada kematian anak tadi, nescaya ibu bapa tadi akan memilih bahawa kematian anak tersebut ialah yang paling baik. Kerana kebaikan apabila kematian anak tadi ialah dia terselamat daripada membesar dalam kekufuran, dan kedua ibu bapanya terselamat daripada dipesongkan akidahnya oleh anak tersebut. Jadi salah satu lagi faedah apabila kita baca lafaz Tabarakallazi biyadihil mulk, maksud kita ajar diri kita tiap-tiap hari bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai banyak kebaikan. Semua yang berlaku di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah perkara yang baik. Lepas tu kedua semalam yang kita dah bincangkan ialah tentang di manakah kita nak mendapatkan keberkatan. Jadi pertama semalam kita dah bincang bahawa yang paling utama untuk kita tadi dikurniakan keberkatan ialah kita bersama-sama dengan Al-Quran. Jadi sama ada kita bawa Al-Quran tersebut sepanjang perjalanan kita, ataupun dengan kita tadi memperbanyakkan membaca Al-Quran. Maksudnya membaca Al-Quran ni kita disunatkan baca ni pada awal malam dan awal pagi. Maksudnya tuan guru kita Syed Sharif Sawahuddin Al-Hasan Al-Husaini, maksudnya kalau lepas maghrib tadi dia akan keluar, maksudnya dia dah selesai sampai maghrib, dia akan keluar, dia akan baca Quran dulu. Yang maksudnya dia buka Quran, lepas tu kita baca. Dia akan baca 1, 2, 3 muka surat. Okay, lepas tu besok pagi, kan lepas subuh nanti bila dia keluar lagi, dia akan baca Quran tersebut. Jadi malam tadi, maksudnya malam yang kita mulakan dengan keberkatan membaca Quran. Lepas tu siang pun pagi kita mulakan dengan keberkatan membaca Al-Quran. Dan kalau maksudnya diriwayatkan di Syria ataupun di Mesir, maksudnya dalam 60-an 70-an dulu, maksudnya apabila kedai-kedai mereka buka kedai pada waktu pagi, kedai-kedai menjual barang dan seumpamanya, akan datang orang membaca Al-Quran dulu di dalam kedai tersebut supaya berkat kebaikan turun di dalam kedai tadi. Jadi itu
kedua lah, maksudnya kita tadi membaca Al-Quran, dan yang ketiga kita menghafal Al-Quran tersebut. Jadi yang kita dah bincang semalam ni, kita cuba hafal lah surah Tabarak ni, kerana dia salah satu, kerana dia adalah arahan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu yang keduanya, untuk kita tadi maksudnya mendapatkan kerahmatan. Jadi pertama sekali, rahmat tu ada pada Al-Quran. Lepas tu yang kedua, kerahmatan ni dia ada pada orang. Maksudnya kalau kita sembahyang, sebelum kita memberi salam, kita akan baca Allahumma barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maksudnya salah satu tempat yang diajarkan kepada kita untuk kita mendapatkan keberkatan tersebut ialah pada manusia. Pertama sekali, manusia yang paling banyak keberkatan ni ialah Nabi Muhammad SAW. Lepas tu kita doa. Apabila kita doa Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad sememangnya lah terlampau banyak kebaikan pada dirinya. Cuma bila kita doakan kepada Nabi SAW, keberkatan tu akan dikurniakan kepada kita 10 kali ganda. Sebagaimana apabila kita berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, selawat tadi akan kita doakan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kerahmatan tu akan patah balik kepada kita 10 kali ganda. Jadi begitulah juga keberkatan. Kenapa bila kita baca Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sehinggalah habis kita baca selawat tadi. Okay, jadi keduanya ialah keberkatan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi keberkatan kepada Nabi Muhammad ni ialah pada jasad baginda dan kepada semua perkara yang mempunyai hubungan dengan Nabi SAW. Cuma satu lagi, apabila Nabi SAW telah wafat, maka kita baca Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi lafaz Ali Muhammad tu, dia merujukkan kepada ahli keluarga Nabi seluruh dunia. Mereka ialah tempat diambil keberkatan. Maksudnya keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala turun kepada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk kita memberatkan piring neraca kebaikan terhadap semua perkara dalam hidup kita, kan, pada anak-anak kita, pada harta benda, maka kita carilah ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita duduk di sisi mereka dan kita doa, kan, kita mohon daripada mereka agar mendoakan kepada kita agar dikurniakan keberkatan. Dari itu kedua lah, maksudnya pertama, keberkatan tu ada pada Al-Quran yang kita boleh bawa sentiasa. Yang kedua, keberkatan tu ada pada manusia. Dan hari ini keberkatan tersebut ada pada ahli keluarga Nabi SAW. Jadi ahli keluarga Nabi dan kepada sahabat-sahabat baginda lah. Jadi apabila kita maklum ahli keluarga Nabi ialah pembawa keberkatan, maksudnya dia akan memberatkan piring neraca kebaikan di mana saja dia berada. Okay, jadi sekarang ni kita maklumlah di mana saja kawasan yang mempunyai ramai ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mempunyai ramai sahabat-sahabat baginda, maka tempat tersebut akan mempunyai kebaikan yang amat banyak. Okay, jadi sebab tu sekarang ni asalnya keberkatan tu ialah pada Allah Subhanahu Wa Taala dan pada Al-Quranul Karim. Kemudian keberkatan tu turun kepada manusia, iaitu Nabi Muhammad SAW. Apabila Nabi Muhammad SAW wafat, maka keberkatan ini berpindah kepada ahli keluarga baginda. Jadi ahli keluarga Nabi SAW paling ramainya berada di Syam dan berada di Yaman. Maka Nabi SAW berdoa. Dia kata Allahumma barik lana fi Syamina. Maksud, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, berkatilah Syam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berkatilah bumi Yaman. Jadi apabila Nabi doa dari itu, Nabi doa, Allah Ta'ala turunkanlah keberkatan kepada dua muka bumi tersebut, maka dia mesti ada sebabnya. Kenapakah sebab bumi Syam diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kenapakah sebab bumi Yaman tadi diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana adanya ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sememangnya di Syam tadi tu ramai ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ramai sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah ke situ, berkumpul di situ dan wafat dan dikebumikan di situ. Begitulah juga di Yaman. Jadi begitulah juga di mana saja muka bumi yang lain.
di tempat negara-negara Islam di seluruh dunia, di mana tempat berhimpunnya ramai ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kalau di sebelah kita ni diistilahkan sebagai sayyid ataupun habib, di mana saja mereka tadi berada ramai, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan al-khair, keselamatan dan kebaikan. Jadi kewujudan dia orang tu akan menyebabkan keberkatan banyak di tempat tersebut. Jadi kita yang kurang keberkatan ni, kita yang kurang, maksudnya kita kadang-kadang kejahatan lebih kuat daripada kebaikan. Dan kadang-kadang kebaikan tu naik sekejap. Tapi kebanyakannya kejahatan yang lebih pada diri kita, kelalaian, kan, maksudnya dosa. Jadi macam mana kita nak menguatkan piring neraca kebaikan tadi? Maka sekiranya satu masa dulu kita dinasihatkan supaya pergilah ke bumi Syam. Maksudnya kita pergilah ke bumi Syria, kan, sama ada kita pergi sana ziarah sehari, 2 hari, 5 hari, ataupun kita pergi duduk di sana belajar, kan, ataupun kita pergi ke bumi Yaman. Kerana apabila kita pergi ke sana, maksud kalau kita masa kita di sana tadi, kita sama berat, kebaikan dan kejahatan di sisi kita ni sama berat. Tapi disebabkan kita duduk di bumi yang diberkati, kan, bumi Syam dan bumi Yaman, maka Allah Subhanahu wa taala memberatkan piring neraca kebaikan pada diri kita. Jadi sekiranya keadaan kita tak baik, kan, keadaan kita lalai, suka membuat dosa, tak suka kepada ibadat, tak suka kepada kebaikan, tapi dengan sebab kita duduk di bumi berkat, masa kita duduk di bumi Syam tadi tu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memelihara. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun dua tempat Syam, maksudnya Damsyik dan Yaman, di beberapa tempat yang ramai ahli bait di Yaman, dua tempat ni Allah Taala pelihara sampai sekarang. Walaupun kita maklum Syria dah berperang hampir 10 tahun, kan, tapi tempat Damsyik tu Allah Taala pelihara, maksudnya tidak berlaku perang di situ. Berlaku perang ni di negeri-negeri di muhafazah yang lain. Begitu juga di Yaman, di mana tempatnya ada ahli bait, maka Allah Taala pelihara. Dan itulah makna keberkatan di sisi ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun maklum di Nusantara kita ni ada ramai ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mereka berhijrah. Kan, mereka berhijrah daripada negara Arab datang ke sini untuk menyebarkan agama Islam dan untuk membawa keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari itu beberapa tempatlah untuk kita tadi mendapat keberkatan. Kan, pertamanya pada Al-Quran tu sendiri. Dengan kita membaca Al-Quran. Jadi jadikanlah membaca Quran tadi sebagai wirid, kan, dalam sehari tu sekurang-kurangnya kita mesti ada baca Al-Quran. Lepas tu keduanya keberkatan tadi ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud daripada Allah Subhanahu wa taala diturun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Nabi wafat, dia berkembang kepada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam paling ramainya berada di bumi Syam dan bumi Yaman. Maka itulah dua tempat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin pada malam ni setakat tu sajalah kita bincang tentang keberkatan tadi tu. Okay, dan apabila kita dah tahu di mana wujudnya keberkatan, kan, keberkatan tadi wujudnya pada manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pada ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkinlah kita boleh faham sedikit soalan yang sahabat kita tanya semalam tadi tu, soalan tentang keberkatan. Adakah keberkatan tadi masih kekal dan wujud dalam keadaan kita tidak pergi ke maksudnya solat sekarang ni tak dapat nak dilaksanakan? Maka sekiranya kita faham keberkatan tadi dia ada pada manusia, ada pada ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam yang berada di seluruh dunia. Jadi sama ada mereka tadi ada di rumah, kan, ataupun mereka tadi berada di luar rumah, ataupun ada mereka tadi berada di masjid, ataupun di mana saja mereka berada, maka ketahuilah keberkatan tersebut bersama mereka. Sebab setiap kali kita semayang, kita akan baca Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi kalau dalam perumahan kita tu ada seorang Sayyid ataupun seorang Habib, seorang ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah orang tersebut, satu orang manusia yang ada dalam perumahan kita tu, dia adalah sebab keberkatan turun. Sebab semua orang semayang, doakan kepada dia tadi. Doakan supaya Allah Ta'ala turunkan keberkatan kepada dia. Apabila keberkatan turun kepada satu orang ahli keluarga Nabi yang berada dalam perumahan kita, maka kebaikan akan menjadi lebih berat. Maksudnya semua takdir-takdir yang asyar, maksudnya kejahatan, dijauhkan daripada kawasan tersebut,
kerana keberkatan yang turun kepada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah kita kena, maksudnya di zaman dahulu ahli keluarga Nabi ni amat dihormati. Maksudnya mereka ada pakaian yang khusus kan, maksudnya lambang pakaian mereka ialah warna hijau. Sebagaimana pakaian ahli syurga tadi. Maksudnya di mana saja mereka pergi, orang akan menghormatinya. Maksudnya di mana saja mereka berada, orang akan memuliakannya. Kerana manusia mengetahui mereka ialah tempat turunnya keberkatan. Keberkatan tu ialah kebaikan. Kan? Maksudnya kebaikan pada satu kawasan. Jadi itulah yang rosaknya pada hari ini kan, maksudnya apabila hari ini manusia sudah tidak lagi membezakan. Maksudnya dia pun dah tak peduli dah. Kamu ahli baik ke, kamu bukan ahli baik ke. Maksudnya kita menganggap semua orang sama dah. Padahal dalam semayang kita tak kata sama pun, sebab dalam semayang doa secara khusus keberkatan diberikan kepada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari setakat tu dulu kita bincangkan tentang tempat untuk kita tadi mendapatkan keberkatan. Jadi ada seorang sahabat kita, dia bertanya dalam surah Al-Isra tadi, maksudnya subhanallazi asra bi'abdihi lailan sampai habis, allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi yang dimaksudkan barakna haulahu tu, yang dimaksudkan ialah bumi Syam. Sebab Palestin dia termasuk di dalam bumi Syam, tempat yang Allah Ta'ala turunkan keberkatan. Jadi sebagai maksudnya soalan sahabat kita tadi, maksudnya tentang Masjid Aqsa, maksudnya Masjid Aqsa dan kawasan sekitarnya. Jadi kita kena maklum situ pun dia dihukumkan sebagai Syam. Jadi apabila Nabi kata Allahumma barik lana fi Syamina, dia termasuk Palestin, Damsyik, itu semua tu termasuk dalam kawasan-kawasan yang diberkati. Dan satu lagi yang saya lupa nak maksudnya sahabat kita ingatkan tadi, maksudnya kita maklum keberkatan pada hari ini ialah kita baca pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi kita maklum di zaman dahulu dia ada nabi-nabi dan rasul yang begitu ramai, dan kebanyakan nabi-nabi ke semua tu mereka tadi kebanyakannya berada di bumi Palestin, seperti Nabi Ibrahim dan seumpamanya.